Okay guys, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami di Malam Rakita. And of course, kita punya temu janji setiap hari Khamis 11 malam sampai 12 tengah malam. Kita ada Isukan.fm. Yes, betul tu, dibawakan khas oleh Esports Integrated ataupun ESI, merupakan sebuah inisiatif daripada Kementerian Belia dan Sukan di mana kami, Bob dan juga Atoy akan membawakan tetamu jemputan dari dunia e-sukan dan berkongsi semuanya mengenai e-sport. So, malam ini kita bukan kaleng-kaleng. Kita lepak dengan seorang yang merupakan, dia bukan setakat tulang belakang, dia adalah tulang keting, dia adalah tulang belikat, tulang, segala tulang temulang dalam e-sport industri ni. Dan juga dia ada bagi tahu tadi, dia antara salah seorang yang setia mendengarkan Rakita. Itu dia. Alright, kita ada Sir Cloud. Terima kasih Bob, terima kasih Atoy. Yes, okay. Sir Cloud sihat Sihat walafiat. Alright. Dan kepada korang semua di luar sana, mungkin ada yang belum tahu, Sir Cloud merupakan salah seorang caster yang ada di Malaysia ini, yang mana akan mengulas kebanyakan permainan isukan ataupun ada fokus kepada certain game saja. Dia tak ada fokus sebenarnya, tapi kalau orang lebih kenal mungkin daripada PUBG Mobile ataupun daripada Wild Rift, tapi secara keseluruhannya saya boleh mengulas untuk berbagai game lah. Okay. Boleh tak awak mengulas game hati orang? Tak boleh ya? Yang tu tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Dan kita ada banyak cerita menarik nak kongsikan. Antara yang kita nak kongsikan adalah Sir Cloud dulu pernah bercita-cita untuk menjadi announcer radio. Itu kejap lagi kita akan borakkan segala-galanya. Jom korang semua jangan pergi mana-mana, terus stay di Rakita Music paling lit. Okey, kembali dalam Isukan.fm yang dibawakan oleh Esports Integrated, sebuah inisiatif dari Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Kita bersama-sama dengan Sir Cloud malam ni, Bob. Yes, Sir Cloud. Okey, kita tadi dapat tahu Sir Cloud ni dia ada cita-cita untuk menjadi announcer. Daripada cita-cita tu mungkin membawa dia kepada dunia e-sport. Yes, menjadi caster. So mungkin boleh terangkan sikit macam mana perjalanan Sir Cloud mula-mula ada cita-cita nak jadi announcer radio dan membawa kepada dunia e-sport. Sebenarnya ini kali pertama saya kongsi sebenarnya publicly lah kan. Eksklusif jugalah ni. Saya daripada zaman tahun 2000, 2001, 2002, zaman-zaman tu lah kan. Masa tu zaman MIRC. MIRC. Kalau Kampung Chat tu semua tu. Okay, jadi masa tu saya aktif lah dalam IRC dulu, kadang-kadang kawan apa benda semua. Lepas tu terjebak lah dalam dunia online radio. Pada waktu tu kita guna Winamp, kita shoutcast, lepas tu dia play lagu apa semua dekat situ lah kan. Daripada situ kenal orang, lepas tu melibatkan diri dalam tu. Lepas tu rasa macam benda tu seronok dan kita buat sebab kita minat, dan sambil kita buat dalam minat, kita kenal orang, kita pun berlatih cara kita bercakap, cara penyampaian dan sebagainya. Yang paling bestnya tentang bila kita buat benda tu lah kan, adalah kita boleh menyampaikan satu maklumat. Lepas tu orang akan dengar maklumat kita. Itu yang bagi saya pengalaman yang paling menarik lah. Yes. Alright, macam mana boleh terjun ke dalam e-sport punya industri, menjadi caster? Dijemput macam mana, ataupun tiba-tiba you pergi je offer diri ke macam mana? Sebab mungkin orang kat luar sana ada cita-cita nak jadi caster macam Sir Cloud kan. Itulah, ramai orang pun tanya saya benda ni lah kan. Jadi sebenarnya saya tak mula jadi pengulas. Kalau nak kata bab main game, memang dah lama dah main game daripada kecil. Ada pernah main tournament dan sebagainya, tapi tournament dekat CC je lah, tournament biasa. Waktu tu zaman tahun 2000-an, memang tak ada istilah e-sport. Kita just main game je. Tapi macam mana saya betul-betul terlibat dalam e-sport lah, saya boleh katakan permulaan dia yang betul-betul adalah pada hujung tahun 2018. Pada waktu tu saya main Dota. Main Dota daripada tahun 2003 lagi sampai bila sekarang juga main lagi. Dan saya perasan apabila saya main Dota, bila kita queue rank game ke apa ke, kita solo queue, kita rasa macam kenapa orang ni tak reti main. Kan macam kenapa beban benda-benda macam tu lah kan. Okay, so instead of kita fikir pasal kita nak toxic ke apa ke, kita nak marah ke apa kan, kita fikir apa kata kita buat konten untuk ajar orang cara main Dota. Jadi saya mula dengan buat konten, letak dekat YouTube, ajar hero ni macam mana main dan sebagainya. Buat konten, lepas tu daripada situ dapat kenal live stream. Kita buat benda yang sama, kita bincang tentang game. Kemudian kenal pula
kenal pula satu kawan ni. Dia tanya, you tahu cerita pasal game, you ada ilmu apa semua, you ada pernah terfikir tak nak jadi pengulas? Pada waktu tu, zaman tu lah kan, kita tak adalah fikir kita boleh buat. Kalau kita tengok show orang, kita akan fikir, ni kerja-kerja Mak Saleh ni, kan? Tapi member dia cakap, apa kata you try? Lepas tu tanyalah macam nak try lah kan. Kita tengok game sama-sama. Member teman, tengok game sama-sama. Lepas tu kita ulas acah-acah macam kita betul. So bila dah start buat tu, macam best pula. So, sambil ulas tu, sambil kita boleh cerita pasal game, kan? Kita boleh kongsi ilmu dan sebagainya. Mula-mula tu kekok lah, tak dinafikan lah, macam tak reti nak cakap macam apa nak tengok ni, mata nak tengok mana apa semua. Tapi sebab minat, disebabkan minat, passion tu, benda tu kita akan berlatih sendiri. Member tak ada pun kita akan macam nak try. So saya berlatih dalam lebih kurang 3 bulan macam tu lah, berlatih sendiri. Kemudian bila dah rasa confident sikit, beranilah untuk approach organizer yang tournament kecil-kecil, community, untuk macam, boleh tak saya mengulas game awak, tournament awak? Tapi saya ulas free. Saya tak minta. Tak ada cari lah. Tak, sebab masa tu saya pun ada kerja tetap. Jadi income tu tak menjadi masalah lah. Saya buat untuk passion je. Waktu tu. Daripada situ saya berlatih, dapat pengalaman untuk mengulas tournament community. Kemudian bila saya mengulas satu tournament ni, saya jumpa dengan Caster Otai. Nama dia Lin, saya ingat lagi. Waktu tu bila habis show, bila kita lepak minum, dia cakap, sebagai pengulas dekat Malaysia ni, tak boleh ulas satu game je. Kena belajar ulas game lain. Banyak game lain. Sebab waktu tu saya memang tak reti nak ulas game lain. Saya tahu Dota je. Tapi lepas dapat macam tu, saya pun tanyalah, macam mana nak ulas game lain? Dia pun bagilah sikit tips apa semua lah kan. Lepas tu kita pun berlatih sendiri. Daripada situ, saya ingat lagi saya mengulas, selepas zaman Dota, saya try ulas Mobile Legend, Counter Strike waktu tu. Lepas tu PUBG Mobile, sampailah ke satu tahap, memang setiap minggu saya akan cari sesuatu untuk ulas. Saya akan cari, saya akan approach orang aktif. Ada satu hari, pada satu hari, saya buat kerja biasa lah, macam pergi social media, tengok tournament mana approach kan. Saya nampak satu iklan dekat social media ni, dia cakap mencari pengulas PUBG Mobile. Tapi dia tak bagi tahulah ni tournament apa. Dia bagi tahu macam tu, poster dia pun kosong je. Simple je. Saya pun macam macam biasa, try lah kan, approach, apply apa semua. Sekali kita panggil untuk interview. Macam tak pernah sebelum ni. Biasa community punya show ke apa, show kecil-kecil, dia orang tak ada interview, dia orang jalan je. Ni kena interview pula. Lepas tu masa interview tu, saya tak adalah kenal orang yang interview saya tu. Tapi sebenarnya orang yang interview saya tu adalah producer. Producer dan geng-geng dia lah kan, yang interview. Bila habis interview tu, lebih kurang dalam seminggu, lepas tu dia contact balik, dia cakap, kita nak ambil awak sebagai pengulas untuk PMPL musim pertama. Masa tu lah, betul, masa tu lah saya macam, apa ni? Masa tu lah kali pertama saya dapat rasa mengulas di liga profesional, dengan stage yang besar, kan, stage besar. Lepas tu dapat jumpa orang yang selama ni saya tengok dekat screen je, dia dah jadi partner mengulas bersama, kan, macam tu. Tapi ada kisah sedih sikit lah, kan. Ada kisah sedih ni. Kisah sedih pula. Kita dah ceritakan kisah-kisah gembira dah panjang lebar. Kita dengarkan kisah sedih kejap lagi. Terus bersama-sama kami dan juga Seklub dalam Isukan .FM di Rakita Music paling lit. Alright gang, kembali dalam Isukan .FM. Masih lagi di sini bersama-sama saya Atoy, Bob dan juga Seklub. Cerita gembira panjang lebar tadi dah Bob. Macam mana masuk ke dalam dunia isukan dan sebagainya. Tiba-tiba tadi kata ada cerita sedih. Ada cerita sedih. Orang kata dalam perjalanan kita menuju sebuah kejayaan, tak lengkap kalau tak ada orang kata dia punya kepahitan, pasang surut itu tak ada. Rasa tak lengkap. Mungkin Seklub ada mengalami kisah sedih yang nak diceritakan ni. Silakan. Jadi tadi saya kata masa saya mula-mula nak belajar mengulas apa semua tu, saya ada kerja tetap. Betul? Jadi apabila saya dapat peluang untuk mengulas dekat liga profesional PUBG,
PUBG Mobile. Pada waktu tu adalah waktu pandemik. Okey. Permulaan pandemik. Pada waktu tu adalah dalam bulan 2, bulan 3 tahun 2020. Pada waktu tu. Dan pada waktu tu sebenarnya saya kehilangan kerja tetap. Okey. Okey. Disebabkan pandemik. Betul. Bukan disebabkan dapat offer PMPM ni. Bukan. Sebab pandemik, jadi kita pun tahulah waktu tu macam mana lah kan. Jadi saya antara salah seorang yang kehilangan kerja tetap. Jadi bayangkan saya dalam umur 30-an, parents pun dah umur dah meningkat, apa benda semua macam-macam dalam kepala bila benda tu berlaku. Jadi kita pun rasa macam alamak, boleh ke ni kan? Kita pun dah selesa tiap-tiap bulan, kita pasti ada gaji apa semua. Boleh ke teruskan hidup ni lah kan? Rasa macam masa tu macam-macam dekat kepala lah. Rasa macam nak buat benda-benda yang tak apa-apa pun ada dalam kepala lah kan. Tapi rezeki lah lepas tu, daripada mengulas liga profesional, lepas tu saya dapat tawaran untuk bukan saja ulas liga profesional peringkat seterusnya, musim seterusnya dan sebagainya, tapi lepas tu saya dapat rezeki lah untuk tawaran mengulas game-game lain dan sebagainya lah. Jadi lebih ramai orang nampak. Dan daripada situ dia sebenarnya ambil masa yang agak lama jugalah, mungkin dalam hampir setahun untuk betul-betul rasa macam actually okay ni, aku boleh hidup ni sebenarnya. Dan aku boleh hidup, bukan takat boleh hidup, boleh jaga mak ayah, boleh jaga kucing 5 ekor dan sebagainya lah. Okey, tertarik dengan isu berkenaan dengan hilang kerja tetap, kemudian mulakan kerjaya dalam isukan. Terfikir satu soalan dekat aku, Bob. Apa dia? Mungkin kau nak tanya dulu? Tak, aku tak nak tanya, cuma aku nak ajak orang ramai belajar tentang moral daripada Sir Cloud ni. Betul. Kita tahu orang kadang-kadang ada skeptikal kepada dunia isukan kan. Tetapi cerita Sir Cloud ni kehilangan kerja dan akhirnya dia kata dengan e-sport mengulas jadi caster dan sebagainya mampu menjana kehidupan dia. Katanya dapat menjaga kucing 5 ekor, ibu dan ayah. So itu adalah satu justification kepada dunia sukan sebenarnya mampu memberi penjanaan income kepada orang-orang yang ada dalam ni. Alright. Saya nak tanya pendapat Sir Cloud kejap lagi berkenaan dengan isukan dan juga kerjaya masa depan. Kejap lagi kita akan sambung terus bersama-sama dalam isukan.fm yang dibawakan eksklusif di Malam Rakita. Masih lagi bersama Bob Atoy dan juga Sir Cloud dalam isukan.fm. Baik, sekarang kita bersama dengan Sir Cloud yang juga menerima anugerah yang kita check out kat sini, iaitu PUBG Mobile Influencer Malaysia dalam Most Hardcore Awards 2021. Wow, nampak? 2021. Insan besar ni. Ya, betul. Aku main PUBG Mobile tu selalu kalah je. Aku dah uninstall. Tak berhenti main. Okey, Sir Cloud, kita nak tanya berkenaan tadi, kita tertarik dengan perkongsian bila Sir Cloud kata hilang kerja, kemudian dapat bangkit semula dengan kerjaya dalam isukan. Pendapat Sir Cloud sebenarnya kerjaya dalam isukan ni untuk jangka masa pendek ataupun dia ada peluang untuk masa depan yang cerah dengan kerjaya bersama dengan isukan ni, Sir Cloud? Saya percaya sebenarnya yang kerjaya dalam isukan ni ada jangka masa panjang dia. Akan tetapi ianya bergantung kepada individu sendiri. Kalau individu selesa, katakan kalau dia selesa hanya buat satu perkara sahaja, saya rasa benda tu akan menjadi jangka masa pendek lah. Tetapi kalau individu tu rasa macam okey, dia nak belajar lebih lagi, daripada contohnya lah kan, kalau kita ambil pengulasan contohnya, bukan takat mengulas, tetapi selain daripada mengulas, dia boleh membuat konten, ataupun dia boleh macam saya lah, saya buat konten, saya mengajar, saya juga membuat kelas-kelas dan sebagainya. Benda tu boleh dipanjangkan lagi lah jangka hayat tu. Itu untuk saya. Kalau untuk orang lain mungkin dia boleh daripada pengulasan contohnya lah kan, pengulasan masuk ke dalam bidang belakang tabir ke, jadi producer, jadi graphic designer untuk show-show e-sport. Disebabkan oleh, kalau pengalaman saya tengok secara meluas lah kat industri, pengetahuan tentang game dan juga e-sport ni sebenarnya adalah macam agak niche lah sebenarnya. Jadi kalau katakan kita ambil orang yang macam orang tu tak ada pengalaman e-sport, dia tak tahu pasal game langsung, tapi dia tahu macam mana nak design grafik. Orang tu akan susah sikit nak design grafik untuk membuat e-sport show berbanding dengan orang yang memang dah dalam e-sport contohnya. Jadi kalau asalkan individu tu dia berani ataupun dia mahu untuk belajar lebih, dia nak explore lebih, memang boleh pergi jauh.
Alright. Jadi sebenarnya tak adalah orang kata one hit wonder kalau kata kerja-kerja dengan isukan ni. Sebab kita tengok memang betul dapat pulangan banyak, dapat sekali cash tu tinggi, tapi orang mula berfikirkan tentang future, tentang masa depan. What's next? Selepas kau berjaya dengan satu-satu pencapaian dalam isukan, apa lagi selepas itu? Itu kadang-kadang masih lagi belum jelas di pandangan mereka-mereka kat luar sana, Sekelab. Betul tu dengan pandangan Atoy tu. Setuju. Sebab tu bila saya juga mengajar part-time e-sport di TAUC juga. Dan apa yang saya ajar kepada student saya sebenarnya adalah saya perkenalkan kepada mereka, e-sport ni adalah satu industri. Jadi jangan fikir e-sport ni hanya main game sahaja, lepas tu dapat jadi player dan sebagainya. Tetapi satu industri, macam kita buat content, macam kita macam producer ke, graphic designer ke, ataupun design game ke, kan. Jadi sebenarnya benda ni meluas. Kita kena lihat daripada sudut pandangan meluas macam tu. Akan tetapi realitinya adalah kebanyakan orang lihat e-sport ni sebagai kita main game sahaja, dan benda tu akan mengecikkan pandangan seseorang individu tu, menyebabkan mereka terhad kepada apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang saya nak kongsikan kepada semua orang yang mendengar juga adalah lihat e-sport ni sebagai satu industri, dan jadikan ni sebagai satu industri platform yang kita boleh tukar-tukar skill set kita. Ya, betul. Alright, bercakap pasal pandangan orang, kejap lagi kita ada nak sentuh sikit. Jangan pergi mana-mana, terus stay di Rakita. Music paling lead. Masih lagi dalam isukan .fm bersama-sama saya Atoy, Bob dan juga Sekelab. Seronok berborak dengan Sekelab malam ni sebenarnya. Yes, betul. Sebab bukan hanya tentang isukan kita dapat tahu, di luar itu pun kita dapat tahu juga di sisi-sisi lain seorang Sekelab. Yes, betul itu. Kita nak tanya Sekelab juga mengenai pandangan Sekelab tentang e-sport di Malaysia. Apa pandangan Sekelab sekarang ini, di tahap sekarang ini? Adakah wajar dikembangkan lagi ataupun macam mana pandangan Sekelab? Sememangnya sangat wajar dikembangkan lah. Kalau saya nak kata kita punya e-sport ni dalam satu line, saya akan kata kita short sendiri. Kita short sendiri. Kita short sendiri. Dan kenapa kita short sendiri? Kenapa dikatakan kita short sendiri? Kita short sendiri sebab kita rasa dalam e-sport ni, dalam industri e-sport ni, kita besar, kita solid. Tapi kalau kita lihat luar daripada e-sport, ada banyak lagi peluang sebenarnya untuk mengembangkan di luar e-sport. Jadi kalau saya bagi contoh lah kan, kalau kita boleh ambil sponsor-sponsor yang tak ada kaitan dengan e-sport pun, tak ada kaitan, contohnya sponsor baju ke, makeup ke, kan. Sebenarnya benda tu boleh disambungkan melalui e-sports, kan. Sebab kita buat show pun kita pakai makeup juga, kita pun pakai baju juga dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia banyak lagi perkara-perkara ataupun area-area yang kita boleh kembangkan. Sebab kalau kita nak lihat di dalam e-sport je, kita sebenarnya di dalam satu bubble, dan bubble kita sebenarnya sangat-sangat kecil. Saya mengenali benda ni sebab apabila saya buat sekarang saya buat segmen-segmen ataupun saya buat interview dengan orang ataupun media yang tak ada kaitan dengan e-sport langsung, dan saya dapati yang sebenarnya mereka masih lagi sedang cuba untuk mengendali dunia e-sport ni. Jadi kalau itu baru satu bahagian, dan bayangkan kalau kita lihat dunia korporat macam mana. Dunia korporat masih lagi boleh melihat macam mana e-sports ni boleh kita boleh sambung, kita boleh hubung kaitkan macam tu. Boleh kembangkan lagi. Kita dah banyak bercakap tentang e-sport. Sekarang ini kita juga ada baca dekat social media Sekelab berkenaan dengan Persatuan Haiwan Terbiar. Mungkin boleh kongsikan sikit macam mana peranannya Sekelab dalam persatuan ni? Saya sebenarnya sebagai brand ambassador untuk mereka, dan pada masa yang sama saya juga bantulah untuk turun padang sekiranya ada. Dan sebenarnya saya mengenali mereka waktu tahun lepas, tahun 2001, ujung 2001, masa tu kita ada banjir besar sekitar 2021. Malaysia. 2021. Tahun lepas tu lah. Ya, yang banjir besar sekitar Malaysia, dekat Shah Alam, kita ingat dekat Johor ada, dekat Terengganu ada dan sebagainya, Ulu Langat dan sebagainya. Kisah dia macam ni. Saya masa tu dekat rumah, dan bila saya lihat banjir-banjir macam ni, saya tengoklah social media semua, dan banyak orang kongsi tentang masalah banjir, orang, manusia dan sebagainya. Tetapi ada satu gambar yang saya nampak menyayat hati. Ada satu gambar adalah kucing di bawah tayar dan
air tu naik. Okay. Di bawah tayar kereta. Dan pada waktu tu saya tergerak macam saya tak boleh duduk diam. Masa tu saya dah tak tenang dah. Sebelum ni memang saya banyak terlibat dalam haiwan lah kan, benda-benda haiwan. Tapi waktu tu saya tak boleh duduk diam. Jadi saya pun pergilah, bawa lah barang apa-apa yang ada dekat rumah, carrier ke apa. Saya pergi je dekat Shah Alam tu untuk tengok apa yang saya boleh bantu. Kan? Daripada situ sebenarnya saya mula mengenali Persatuan Haiwan Terbiar. Mereka juga melakukan inisiatif di mana mereka masuk ke dalam tempat-tempat tu banjir, dan mereka bantu haiwan-haiwan yang terperangkap sewaktu banjir. Wow. Murni, itu sangat-sangat murni ya. Terima kasih kepada Persatuan Haiwan Terbiar ni. Tak kala kita chaos hari tu kan terhadap orang dan sebagainya, kita lupa tentang haiwan. So kepada korang semua boleh support Secloud dan juga Persatuan Haiwan Terbiar ni dengan beli merch Ya betul. So boleh pergi dekat mana merch dia? Ada dekat The Merchants, boleh lihat di bawah Save the Strays by Secloud. Dekat situ merchandise berkenaan dengan haiwan-haiwan dan setiap pembelian akan disumbangkan kepada Persatuan Haiwan Terbiar. Alright. Mantap. Dan juga kejap lagi kita nak dengarkan mungkin Secloud ada harapan dan juga nak kongsikan macam mana orang nak selalu keep in touch dengan Secloud. Terus bersama-sama kami dalam Isukan.FM eksklusif di Malam Rakita. Okay guys, terima kasih kerana terus setia di Malam Rakita. Kita dah hampir sampai ke penghujung untuk lepak dalam Isukan.FM bersama-sama dengan Secloud. Yes, betul itu. Pumpam-pumpam panjang lebar kita dah berborak kan. So sekarang ni kita nak dengarkan harapan Secloud untuk e-sport di negara kita. Right, harapan saya untuk e-sport di negara kita adalah saya harap yang kita sebenarnya boleh mengembangkan lagi e-sport di dalam negara kita. Kalau saya nak bagi contoh, negara jiran kita baru-baru ni dia ada banyak menjadi host kepada tournament-tournament international. Contohnya macam Dota, TI baru-baru ni, lepas tu PMGC, lepas tu macam-macam M4 World Championship, M4 dan sebagainya. Banyak yang keluar, yang berada di luar negara kita. Saya mengharap pada satu hari kita yang boleh menjadi host kepada semua tournament-tournament ni. Bukan saja ini akan memberikan satu sudut positif kepada e-sport, perkembangan positif dalam scene e-sport, tetapi kalau kita fikir daripada segi tourism, pelancongan, benda-benda macam ni pun boleh ditingkatkan lah. Jadi harap kita ada lebih banyak sokongan daripada pihak-pihak berkenaan, sama ada daripada atasan ataupun daripada komuniti juga. Dan kalau saya cerita tentang komuniti, saya juga mengharap yang komuniti boleh terus menyokong e-sport kita tanpa mengira game. Tak kira apa game pun, kalau benda tu ada tim Malaysia, kalau benda tu dilangsungkan di Malaysia contohnya, biarlah kita bagi support 100%. Yes, betul. Semoga lebih ramai orang terbuka berkenaan dengan isukan di negara kita. Okey Bob, kita nak tanya social media Bob. Alright, so mana yang nak dapat update pasal Secloud, nak panggil jadi pengulas ke apa macam mana caranya Secloud? Saya boleh dihubungi ataupun boleh follow saya dekat saya punya Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, yang ni yang paling aktif, Twitter. Boleh cari saya di Secloud My. Saya punya handle tu memang ada. My tu siap Malaysia ni. Yes. Demi negaraku. Alright, demi lencana di dada. Alright, so jangan lupa korang semua follow Secloud kan, yang mana nak jadi caster sangat-sangat disarankan sebab banyak yang korang boleh belajar daripada Secloud. Dan jangan lupa untuk korang semua, kalau terlepas episod Isukan.FM sebelum ini, boleh dengarkan secara podcast di rakita.my. Alright, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Secloud dan kita wish very good luck untuk future, untuk perkembangan career, untuk kejayaan dan kemajuan selepas ini. Kita sama-sama doakan. Betul tu. Dan terima kasih kepada ESI, Esports Integrated, kerana membawakan Isukan.FM, dan terima kasih juga kepada Kementerian Belia dan Sukan. So korang semua jangan pergi mana-mana, terus layan Rakita. Selamat malam wahai bunga. Selamat beradu duhai semesta. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.